Kawan-kawan rakan media, terima kasih kerana membawa isu ini ke pengetahuan awam yang saya rasa antara isu terpanas tahun ini. Ya, terima kasih banyak-banyak dan mungkin sudah tiba masanya rakan media mempunyai tempat yang lebih tinggi dalam masyarakat, kerana nampak gayanya kebanyakan isu yang kita bawa sebelum ini dapat diselesaikan oleh rakan-rakan media kita, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan NGO di sini yang disebut sebentar tadi, ya. Lagi siapa-siapa kawan-kawan kita kat sini, terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita mengadakan sidang media ini kerana kita rasa ada keperluan untuk menjelaskan perkara sebenar yang apa yang terjadi. Pasal dalam ada setengah laporan media, ada juga yang laporan yang kita lihat kurang tepat dan perlu penjelasan, ya. Dan hari ini kita ada Yusof Azmi, mangsa yang dipenjarakan ada kat sini. Dia akan buat dia punya pengakuan dia lah. Jadi kita melihat sebenarnya perkara ini satu perkara yang amat sensitif kepada kita semua rakyat Malaysia pengguna, ya. Kerana pokok ceritanya adalah kita NGO cuba menolong mendapatkan wang balik daripada para peniaga yang menipu, dan kita berjaya dapatkan wang tersebut. Ingatkan ada siapa-siapa nak bagi hadiah ke kerajaan ke ataupun polis nak bagi hadiah, tapi dapat hadiah ke dalam. Jadi ini, tapi mungkin juga hadiah, saya rasa ada juga, mungkin lama lagi dia pergi lagi banyak hadiah kita. Jadi saya rasa ada kebaikannya juga, ya, ada hikmahnya. Kalau tidak, benda ini tidak terkeluar. Kerana kejadian di Kota Raya ini sebenarnya dah berpuluh tahun. Dan tempat itu saya dimaklumkan kebal. Memang kebal pun, pasal menurut apa yang maklumat yang saya perolehi, setelah isu itu selesai, peniaga-peniaga ni buat polis report. Dan kejap lagi Yusof akan cerita apa kandungan polis report itu. Dan selepas itu Yusof terus ditangkap. Kita minta dia balik kerana hendak membantu polis. Pasal kita dengar polis mencari, kita pun pelik juga sebenarnya. Kita kawan-kawan polis, kita baik dengan polis. Dr. Makmur, bapa dia polis, saya keluarga polis juga, dan tok saya dulu pun bekas timbalan IGP zaman-zaman 80-an dulu. Jadi kita memang tak ada masalah lah. Tapi bila ini terjadi, ia menimbulkan satu tanda tanya yang agak luar biasa. Kenapa orang yang menolong jadi begini? Jadi itu pun mungkinlah tuan-tuan kena tanya polis sendiri lah, pasal kita tak tahu. Ya, jadi kita mengharapkan perkara ini tidak terjadi lagi, kerana ia akan mematahkan semangat, terutama orang muda yang kiranya mewakili Gen Y, ya, akan patah semangat dan tak nak buat kerja. Siapa nak tolong orang? Tolong dapat bahana. Jadi kita hari ini kita mengharapkan masyarakat kita dapat berbuat sesuatu, ya, menyuarakan sesuatu kepada pucuk pimpinan kita, sama ada mungkin Tan Sri IGP sendiri, mungkin menterinya, mungkin PM sendiri, mungkin juga kena mendapat kalau boleh dapat perhatian AG sendiri, ya, untuk menyiasat perkara ini supaya ia tidak berlaku lagi, kerana orang yang menolong pula kena bahana. Jadi ini satu perkataan ataupun satu keadaan yang amat pelik lah, yang kita tidak boleh terima, ya. Jadi kita harap masyarakat menyokong dan kita terus berbuat sesuatu supaya penipuan dibalas dengan hukuman. Ya, kita tengok hari ini tidak begitu. Jadi kita harapkan dengan ada sokongan ramai di sini, dengan persatuan-persatuan, ya, macam QPAC lah, Perkasa lah, semua di sini ni ikhlas ni, supaya benda ini tidak akan terjadi lagi. Pasal kita pun kadang-kadang nak cakap lebih pun takut juga. Kalau Yusof tak apalah, dia muda, dia masuk dalam, tak apa. Saya kalau masuk dengan Dr. Makmur, jenuh nanti ke. Jadi kita tak mahu perkara ini terjadi, ya. Kita tak mahulah. Memang kita tak mahu, kan. Jadi kita harap press conference pagi ini dapat memberi maklumat, ya, yang jelas. Dan saya harap tolong kawan-kawan media, ada kawan-kawan media kita tertentu ni kadang-kadang dia spin cerita. Jadi kita harap kita tak nak panjangkan isu ini, dan kita juga tidak mahu perkara ini boleh berkait dengan isu perkauman. Tidak ada. Dia tidak ada langsung isu perkauman, kerana yang kita tolong dalam usaha kita, terutama di Persatuan Pengguna Islam,
orang Cina ke, orang Melayu ke, orang Pakistan ke, orang Bangladesh ke, yang kat sana pun banyak. Yang Bangladesh kena tipu, orang Indonesia kena tipu, yang di Kota Raya ini. Jadi isu-isu ini kita tangani dengan sebaik mungkin dan dengan ikhlas. Dan saya nak sentuh sedikit je, pasal ada juga timbul isu-isu duit. Sebenarnya Persatuan Pengguna Islam ini buat kerja, kadang-kadang ada mengenakan sedikit yuran. Tetapi dalam kebanyakan kes tidak ada. Contohnya dalam kes Kota Raya, sebenarnya 1 sen pun tak ambil kan. Mungkin setengah pun tak ambil. Masa setengah 5 sen lah kan, sekarang ni 5 sen kan. 5 sen pun dah tak ada. Jadi memang kita tak ada charge apa-apa. Dalam kes itu saya ingat 8 orang 8 orang. 11,000 lebih. Tak ada charge. Dan kalau nak ikutkan kes yang besar, ada yang kes yang kita membantu membebaskan seorang wanita, makcik, bebas daripada bankrupt selama 13 tahun sebanyak 84 juta pun tak ada charge apa, 1 sen pun tak charge. Tapi kadang-kadang kalau dalam kes Along yang memerlukan gerak kerja, nak pergi ke Seremban, nak pergi ke Sabah, Sarawak, kita minta lah kos. Dan kos tu biasanya tidak lebih daripada 10%. Saya tak ada silap tanggapan. Ada, saya dengar juga kita charge. Dan kadang-kadang orang, saya rasa ada juga kita rasa terkilan juga, kadang kita charge tu jauh lebih rendah. Kita dah negotiate daripada loan yang daripada hutang Along yang berpuluh ribu, kita bayar, minta dia bayar 5,000 pun orang tak bayar. Ini biasa ya. Jadi timbul persoalan. Jadi saya harap benda ini faham, niat kita ikhlas. Dan kita pun bukan nyari duit. Kadang-kadang macam Dr. Makmur tu, dia tak boleh, doktor dicucuk dia dapat duit. Tapi kebanyakan kita tidak ada duit. Kadang-kadang elektrik pun ada nak kena potong. Nak cerita sikit supaya faham ya. Pasal kita perlu sokongan semua orang. Dan kalau kita yang lemah ini dituduh dia apa, jadi kita nak menghadapi masalah tuduhan ini pun banyak kerjanya. Jadi sebenarnya kes Kota Raya ni, saya cerita sikit lah. Lepas tu nanti saya cerita tentang dekat lokap lah. Di Kota Raya ni sebenarnya laporan KPDKK sudah dibuat dan surat tuntutan pun sudah dikeluarkan. Jadi saya pergi atas dasar menemani mangsa kerana KPDKK tidak mahu menemani mangsa. Mangsa minta tolong kepada KPDKK, tapi KPDKK cakap you kena bawa sini surat dia minta ataupun you pergi post. Jadi macam mana mangsa yang dah kena kurung 4 jam nak pergi sendiri, dia dah kena kurung, pergi lagi kan kena kurung lagi. Jadi saya pergi, tujuan teman mangsa saya bawa media, sebab saya tak nak orang salah tafsir tentang saya. Saya bawa media. Bila saya sampai dekat situ, saya tanya dengan mangsa kedai yang mana, dia tunjuk kedai itu. Bila dia tunjuk kedai itu, saya pergi dan saya tanya lagi sekali, siapa yang tipu you? Pasal kadang-kadang kat kedai itu banyak pekerja dia. Siapa yang tipu you? Dia tunjuk tu 2 orang. 1 orang tu lari terus. 1 orang lagi, tak sempat lari sebab media dah tangkap gambar. PPIM TV lah, dah siap record, dia dah tak sempat nak lari. So datanglah dia punya pengurus tu bernama Jack, ya. Nama Jack datang dan dia kata dia akan selesaikan dengan baik sebab dia dapat surat tuntutan semua ada, dia bayar. Lepas tu dalam masa yang sama saya dapat orang menjerit-jerit kat situ yang kena tipu juga. Lebih kurang 7 orang mangsa lagi kena tipu. Tujuan saya datang untuk seorang, tapi bila saya tengok orang kena kurung, orang kena ni, dia minta tolong pasport dia kena tahan semua. Salah ke saya tolong? Saya dengan aktivis lain tolong je. Saya tolong. Lepas tu alhamdulillah dapat semua balik duit dengan cara yang betul. Boleh refer pada video. Tak ada benda yang kata kita pergi kasar. Kita tengok video tu tak lagi lah. Tak ada. Jadi saya pun habis semua tu saya pun buat press conference. Dan dalam statement saya tidak wujudkan unsur perkauman, saya tak ada wujudkan unsur-unsur yang negatif. Cuma saya kata pihak Kota Raya kena tukar pengurusan syarikat telekomunikasi yang baru, sebab di sini semua terlibat. Dan saya tengok semua, saya pusing sebab pengadu yang bawa saya, semua tempat ada kurungan. Jadi salah saya cakap. Dan saya tak kata boykot Kota Raya, saya kata boykot kedai telekomunikasi Kota Raya. Kedai pakaian, kedai lain saya tak suruh boykot. Jadi saya bagi statement tu jelas. Jadi habis saya kat situ kan, saya tak tahu lah apa berlaku. Hari Sabtu tu saya balik daripada TV, saya berangkat ke airport pergi ke Brunei sebab bapa mentua saya sakit. Sebenarnya saya kena pergi ke Brunei pada hari Khamis disebabkan bos kesayangan saya ni kena pergi umrah, saya kena ganti bos saya pergi ke TV. Saya pergi hari Sabtu. Bapa mentua saya sakit di hospital. Memang sakit jantung lah. Ada gambar, saya pun hantar kepada sekretariat.
Jadi saya pun pergi ke Brunei. Dan sewaktu saya di Brunei, saya ingat saya dapat panggilan pada hari Rabu. Katakan polis nak ambil statement saya untuk membantu siasatan. Tapi saya beritahu dengan bos saya tak habis kerja lagi ni. Sebab bapa mentua saya masih di hospital. Dan saya hantar gambar pada Datuk Nazim. Tapi Datuk Nazim kata, tak apa Datuk, kau balik dulu. Dan saya ambil keputusan, saya balik. Saya balik ke isteri saya ke Malaysia. Sampai ke Malaysia, kita pun dah risau. Pasal kita ingat kita ni tak ada benda lah kan. Kita dah takut juga. Tapi saya nak takut benda, saya tak buat salah. Sampai di airport, Datuk Nazim telefon lagi sekali. Datuk Nazim kata, Sof, kau besok pagi kena pergi ke balai, bagi keterangan, tak ada benda nak bagi keterangan ni pasal apa, dia orang nak minta tolong kau bantu lah. Saya kata tak apa lah bos, okey besok saya pergi. Sebenarnya malam tu tak boleh tidur pasal saya ni jenis takut sikit lah. Bukan takut pasal apa, pasal polis kan. Pasal polis banyak tangkap orang tak bersalah kan. Jadi, tapi benda tu ternyata berlaku tau. Bila saya pergi ke balai pukul 2.30 petang, saya pergi dengan Datuk Nazim, saya pergi dengan peguam, saya pergi dengan aktivis yang lain, jumpa dengan Timbalan OCPD sebenarnya. Dan dia orang cakap cukup baik dengan saya. Tak ada apa tu, dia kata dengan bos saya tak ada apa. Saya pun tak ada apa, okey. Bila saya masuk dalam, dia orang ambil statement saya, pun dia orang kata tak ada. IO, saya minta maaf IO saya cakap saya punya kes tak ada apa. You buat tu tak ada benda, cuma dia kata you buat ni macam ni. Saya kata mana ada ni, saya tolong dia buat mangsa kan. Tiba-tiba saya kena tangkap. Lepas tu saya kena gari. Mana gari saya? Gari basuh saya. Saya nak tunjuk gari. Pasal saya tak pernah kena gari tu yang saya rasa macam. Pasal kita tolong betul-betul orang baik yang boleh tengok, boleh check lah background PPIM. Saya pun boleh check. Orang mangsa alung berapa, kena orang mangsa, kita tolong. Dan kita bekerjasama dengan polis cukup baik. Dan saya, tu pasal saya nak buat aduan dengan IGP, nak minta tolong dengan IGP. Kenapa saya kena? Satu lagi IGP, saya pun nak jumpa dengan Suruhanjaya Integriti. Saya nak jumpa, saya nak tanya kenapa saya kena tangkap. Dan saya kena pakai baju longkap. Saya kena pakai baju longkap, saya kena gari. Dan polis tu cakap apa dengan saya terpaksa gari you buat. Terpaksa. Bukan, maksudnya orang tak macam ni saya ni kalau betul-betul saya dah bersalah, boleh gari saya, boleh bawa saya pergi ke lokap, tak menjadi masalah. Kalau saya betul-betul bersalah, tapi saya belum dapat perintah daripada mahkamah lagi mengatakan saya bersalah, tak ada. Dan apabila malam tu saya tidur dekat dalam lokap je, tu saya saya bukan kata saya orang baik tau, tapi saya memang tak biasa nak tidur kat lokap. Dan saya kat dalam tu sepanjang malam, boleh cek video 100 lebih rakaat kot saya solat. Sampai pagi tu saya minta sesuatu lah. Kalau macam ni saya takut satu hari nanti tak ada orang nak membela orang susah. Percayalah saya cakap. Saya ni kira trauma, sebenarnya fobia tu. Waktu saya balik tu, isteri saya orang pertama cakap, ayah kena berhenti PPIM, dia kata. Isteri saya cakap. You punya family pun sama? Isteri saya cakap, ayah kena berhenti PPIM, adik-beradik saya pun sama. Sebab dia kata, macam mana Malaysia punya undang-undang, dia kata, tolong orang pun masuk dalam. Jadi, saya bagi semangat sebab saya tak boleh patah semangat. Pasal saya antara ketua Januari dalam PPIM ni, yang selalu bagi input kepada anak-anak muda yang Datuk Nazim selalu terapkan kepada saya, kena kau kena berjuang. Kalau tak ada siapa nak bela. Tapi saya kata, pelik juga saya bela orang pun saya kena. Tapi Datuk Nazim kata, tak apa, teruskan semangat. Tapi saya tak ada patah semangat. Dan saya cakap terus terang, saya kalau kena duduk dalam penjara pun, kalau untuk kita semua ni, untuk bangkitkan kuasa pengguna supaya undang-undang ada pembelaan kepada kita semua ni, saya sanggup. Tak ada benda tak. Cuma saya nak pihak polis tapi saya nak berterima kasih juga kepada pihak polis yang di dalam lokap, yang menjaga saya, yang selfie dengan saya kat dalam tu kan. Yang jaga saya dengan baik, bagi saya sejadah. Sebab dia orang pun pelik saya kena tangkap. Dia glance sekejap lah, ambil sekejap tempat dah terus. Jadi cuma sedih lah. Terus terang cakap memang sedih. Pasal apa? Lepas ni pun saya tak tahu nak buat macam mana. Masa Boris sedang menang, masa penipuan Along yang ditindak, yang diugut, bunuh, saya sendiri pun kena ugut, kena tembak semua segala benda, tak ada protection. Saya sendiri diugut, ada SMS saya diugut, bunuh. Sebab saya menjalankan kes-kes Along. Saya biasa buat healing dengan Along, minta tolong. Memang kita deal untuk masa penipuan.
kena hukum bunuh. Tak ada. Ni kadang-kadang saya dengar orang bisik je dengan pihak berkuasa, dah take action pada kita, kena tarik lesen, senjata, kita punya security semua. Jadi saya rasa kena review balik, kena tengok. Sepatutnya di lock up tu, orang yang tak bersalah sepatutnya tak boleh ditempatkan di situ selagi dia tidak mendapat perintah mahkamah. Dan saya nak beritahu sebenarnya apabila saya sampai ke mahkamah, mahkamah dalam lock up, sebenarnya saya diminta tambah reman 7 hari. Saya ingat macam saya ni kes 302 lah. Biasanya saya tanya polis, kalau minta tambah 7 hari apa? Dia kata kes jenayah berat dia kata. 7 hari. Saya punya kes, tuan-tuan fikir sikit, tuan-tuan tengok, ada ke perlu minta reman 7 hari? Dan reman itu ditolak oleh mahkamah. Dan sebenarnya mahkamah sendiri pun marah. Magistrate kata, kenapa nak kena tangkap dia? Dia bagi statement, dah boleh suruh dia balik. Kenapa juga, dia tanya saya kena gari. Saya kata saya kena gari. Dari atas sampai bawah. Semua orang kat depan tu tengok saya. Nasib baik Datuk Nazim nak balik. Kalau Datuk Nazim tak balik, dia boleh tengok gambar sekali. Saya minta sebenarnya Datuk Nazim jangan balik waktu tu. Tapi Datuk Nazim kena pergi mesyuarat, dia kena balik. Sebab nak bagi tangkap gambar, nak bagi tengok kena gari. Okey, itu saja saya nak bagi sedikit buah hati. Tapi kalau ada masa, saya nak kongsi sedikit lagi tentang kisah kat dalam loka. Saya terkejut bila saya baca kes ini. Baru pagi ini saya balik dari Vietnam, tetapi saya nak bersama dengan rakan-rakan saya di Persatuan Pemuda Islam Malaysia atas kes ini. Kes ini bukan kes yang baru. 3 tahun yang lalu saya juga jadi mangsa. Pada masa itu kita ambil isu tentang curi pasir dan membuang sapak di Selangor. Gangster-gangster datang buat aduan, iaitu saya keluarkan pistol saya nak tembak orang-orang yang besar dan bertatu. Saya diajar ke police station di Shah Alam, disiasat. Sebab dia kata jika saya tak datang, dia hantar patrol car untuk tangkap saya. So saya hadir dan pada masa itu saya jawab semua soalan. Lepas tu dia suruh saya berdiri depan penjenayah-penjenayah yang lain. Sewaktu di 2 kaki pukul ini yang berjalan di pejabat polis, macam dia punya bapa punya pejabat itu, dia tunjuk dia punya tanda saya yang orang tersebut. Dan sebab tu saya selesai dibuat. Dan pada masa itu, sebelum dia nak ambil gambar saya untuk kes jenayah, saya SMS bekas IGP pada masa itu, Tan Sri Ismail dan beliau terus panggil KP dan tanya apa berjadi di sana, kenapa orang kita ditangkap atau disiasat. Tapi saya tak tahu apa jadi kepada kes tersebut. Tapi itu diberhentikan. 2 hari selepas itu, geng itu sama cuba membunuh saya dengan truk. Pada masa itu saya pun terkejut. Saya nak letak jawatan walaupun saya jadi aktivis pemuda lebih dari 40 tahun. Bukan 1-2 tahun, 40 tahun. Dan ada banyak ugutan pada masa itu. Dan kita buat satu press conference. Dalam press conference itu hanya satu persatuan ada di sana dengan saya, Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Dan rakan saya pada masa itu, Datuk Mustafa datang dan Datuk Nazmi pun datang. Dan dalam press conference itu, Datuk Mustafa telah beritahu kepada golongan-golongan tertentu, jika apa-apa terjadi kepada Datuk Doktor kita akan cari you sampai lubang cacing, jika saya tak salah. Itu statement dia. Selepas itu dah senang. Tapi saya duka cita, siapa betul-betul penjenayah? Siapa betul-betul yang menjadi perwira untuk pengguna? Jika kita tak berjalan dan menjalankan tugas kita, siapa nak menjalankan tugas kita? Kita suka, kita rela. Ini kerja kesukarela. Tapi kita tiap-tiap kali kita turun padang, kita gadaikan nyawa kita. Kita tertekan bukan dari luar. Suami, isteri pun tekan kita. Jika wanita itu aktivis, anak kita pun cakap cukup. Kita tak dapat kontrak-kontrak berbilion-bilion dan sebagainya, tidak. Sometimes tak ada duit untuk press conference juga. Sampai kita buat press conference dalam kedai mama dan dia bagi sponsor air dan minum. Itu kerja kita. So saya minta dan saya buat rayuan kepada pihak berkuasa, biarlah kita siasat, biarlah kita ada satu kertas putih supaya kes ini jika boleh secepat mungkin diberes. Dan saudara saya yang masih muda, masih ada visi, masih ada peluang untuk menjadi aktivis dan lebih handal, diberi satu peluang untuk menjadi satu aktivis yang pakar dan sebagainya. Dan janganlah kita cuba dan memberikan sindiket-sindiket yang berkuasa begitu kuat
dengan pengaruhnya, dengan wang dan sebagainya untuk menjadi orang kata caveat untuk visi kita untuk menjaga hak-hak pengguna di Malaysia. Terima kasih. Daripada KPAC inginkan supaya isu ni dapat kita selesaikan dengan secara baik, supaya tidak menimbulkan keraguan dan keresahan lah kepada semua masyarakat kita lah. Kerana kita lihat pada hari ini peranan media sosial yang meng-highlightkan perkara-perkara yang mungkin tidak benar, dan kita harap dengan ada press conference hari ini dapat memperjelaskan apa isu yang sebenarnya berlaku. Ikhlas lihat di mana kita perlu berteras sikap-sikap unsur-unsur komunis di Bandaraya Kuala Lumpur ni, di mana hari ini kita lihat sikap mereka memang zalim, ugut pengguna. Bukan isu ni baru berlaku, dah lama berlaku. Bukan di Kota Raya saja, termasuk Petaling Seri, Loyat dan kawasan Bukit Bintang. Maka dalam isu ni, kalau kita fikir kita ke arah negara maju ke 2020, kita pastikan kita perlu bersihkan perkara yang apa yang berlaku pada PPIM. Hari ini PPIM bukan nak mengambil alih tanggungjawab agensi kerajaan, tapi atas sikap sebagai pejuang membela nasib pengguna Islam, kita dah tentu kita ada jiwa berjuang membela nasib orang Islam. Maka ikhlas harap Kementerian Kabinet KK dan pihak polis perlu menangani isu ni dengan lebih profesional. Satu peringkat, pihak polis atau Kementerian Kabinet KK perlu bantuan dan sokongan NGO. Perlu ingat, hari ini NGO adalah lebih rapat dengan pihak pengguna ataupun peniaga. Maka dalam isu ni, ikhlas harap isu ni dapat ditangani dengan cara betul. Satu peringkat, jangan kita guna kuasa di mana buat tangkapan awam. Memang dalam perlembagaan kita ada termaktub, kita boleh buat citizen arrest. Kita ada kuasa, bukan tak ada kuasa. Kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Menjemput kami pada NGO untuk bersama pada pagi ini. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sentiasa membantu NGO. Kerana NGO tidak ada platform untuk bersuara di sana. Sebab kalau di sana nanti orang politik sibuk dengan politik. So di sini saya tak ambil lama, cuma saya nak pertikaikan kalau saya salah minta diperbetulkan. Kerana isu saudara saya Usop ni ditangkap kerana membantu orang yang dalam keadaan teraniaya. Saya nak pertikaikan ke sini, yang dia bantu tu telah dikurung, ya, dikurung selama 4 jam. Dan setahu saya dalam peruntukan, tak silap saya, kanun keseksaan, saya lupa section dia, itu adalah satu kurungan salah. Kalau kurungan salah, lepas tu di segi penipuan, di segi sudut perniagaan, ni di bawah Kabinet KK. Jadi saya minta rakan-rakan media tolong highlightkan, adakah kurungan salah ini okey, ataupun di segi Kabinet KK tadi, perniagaan tadi tipu, so boleh tipu. Dan Datuk kita tadi, dia aktivis juga memperjuangkan, dan gangster boleh ugut dia, dan gangster juga boleh. Jadi saya rasa rakan-rakan NGO kita orang pun nak buat cara gangster lah. Jadi saya rasa rakan media kita pun akan buat cara gangster juga. Adakah ini undang-undang terkini? So saya minta maaf kalau saya telan, saya akan semula. Jangan cakap lebih nanti ke dalam. Nanti kalau saya cakap lebih ke, saya pula ditangkap. Jadi saya rasa rakan-rakan kita jangan takut kena tangkap, kerana dalam Islam kalau kita dikurung, itu adalah perjuangan yang sebenar. Berbilion-bilion terima kasih lah kopi 2.6 billion to all the media members, karena sokongan media lah, sokongan yang telah menyebabkan tindakan daripada NGO memberi kesan dan mengedarkan pihak-pihak yang tercuit. Saya juga ucapkan terima kasih kepada media alternatif yang telah menyambut peristiwa ini, sehingga kan saya dan Datuk Nadim ketika itu ada di markas
Al-Mukarramah pun boleh baca. Dan tak ada, sana tak, Usaha Malaysia tak ada, Berita Harian tak ada, yang ada semua media alternatif. Saya sangat berterima kasih. Dan saya harap sokongan daripada media terus bersama dengan semua NGO. Kerana kita kena faham bahawa kerajaan adalah gabungan daripada kerajaan, private sectors and NGO. Tiga ini umpama tungku, dia tidak boleh terpisah. Sebab itu saya mengutip pelbagai pandangan dalam media perdana, dalam media alternatif, dan pandangan daripada sahabat-sahabat yang bersama kita pada hari ini. Saya merasakan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa yang kita gambarkan sebagai tips of iceberg. Sebenarnya kalau kita bongkarkan, akan banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Seperti kata orang, harapkan pagar-pagar makan padi, ataupun ada musang berburu ayam. Dan kita di Persatuan Pengusaha Malaysia merasa terpanggil dan bertanggungjawab, terutamanya khususnya fokus kita membantu pengguna. Walaupun seperti kata Saudara Yusof tadi, kita bantu juga perkara yang indirect, kes Boris dan menang, Alung dan seumpamanya, dan termasuk juga judi-judi haram, dan memang judi semua haram walaupun ada yang dapat halal. Saudara sekalian, isu ini saya jelaskan. Pertama sekali, ia berkaitan dengan tuntutan dan peristiwa ngeri yang berlaku pada seorang hamba Allah yang bernama, nama dia pun Dipres. Ini bukan main, nama dia memang Dipres. Nama dia Dipres Nasution bin Muhammad Arifin. Nama dia ambil apa? Dipres. Saudara Dipres Nasution ini ditipu oleh syarikat First World. Dahsyat now, First World. First World Mobile Enterprise. Alamat dia Lot G-12-01 Ground Floor, Kota Raya Kompleks, Jalan Tun Tan Cheng Lock, 50,000 Kuala Lumpur. Ini adalah satu bukti bahawa beliau telah ditipu pada dia beli handphone tu pada bulan 11. Lepas tu dia pergi buat pengaduan kepada KPLKK. Dia dapat keputusan daripada Tribunal Pengguna sebulan kemudian. Tribunal Pengguna telah mengarahkan supaya syarikat ini dalam tempoh 14 hari membayar semula wang tersebut, dan saudara Dipres diminta untuk memulangkan semula 4 telefon bimbit tersebut. Macam kata saudara Yusof tadi, saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada dia, kan dia membuat keputusan sendirian. Kerana bos kesayangan dia pun dekat Mekah, saya yang tak kesayang pun ada ke Mekah. Tapi saya merasa bangga kerana saya Yusof membuat keputusan yang tepat. Kerana sebagai umat Islam, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, ada tanggungjawab kita untuk membantu golongan marhain, golongan-golongan yang tertindas. Saudara sekalian, golongan ini golongan tertindas, dikurung 4 jam. Mana saudara Dipres tu? Itu yang buka saya memang handsome ni, malam ni dekat TBS tu ambil gambar kita. Dah boleh senyum lah. Saudara Dipres ada orang. So dia nak pergi sendiri, dia takut. Mana bisa Pak dikurungin lagi nanti Pak. Tapi dia orang Malaysia, walaupun namanya Dipres Nasution. Lepas tu alhamdulillah kita pergi. Dan seperti kata saya Yusof, kita nak buat ni secara kita panggil transparent. Kita buat TV kita, nanti saya buat video dia, full video, uncut video, uncut video, tak sunat lagi tengok. Dan Usaha Malaysia pun ada full video juga. Jadi bagi saya, melalui video itu kita boleh lihat betapa berhemahnya mereka. Dan pada masa yang sama ada orang yang lain yang tak ada kena-mengena dengan rombongan tersebut datang membuat pengaduan yang sama, ditipu, pasport antarabangsa dipegang, dan pada masa yang sama beberapa kedai yang kita lawati masih ada bilik kurungan. Orang dikurung, masih ada orang dikurung dalam kurung lagi. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang luar biasa berlaku kepada orang biasa. Maka ada satu perkara biasa
apabila ada orang lain pula mengambil tindakan yang luar biasa. Saya baik tak pecah kepala, tapi itu bukan daripada PPIM. Saya nak tegaskan bahawa pertama sekali prosedur telah diikut. Pengadu telah membuat kepada KPDKK, KPDKK telah mengambil tindakan, majukan kepada pengguna telah membuat keputusan. Tetapi tidak siapa pun membantu untuk dari segi penguatkuasaan. Jadi saya nak tanyalah kepada KPDKK dan saya mohon, kalau kes-kes macam ini, mintalah pegawai penguatkuasa KPDKK ikut iringi mereka. Ini tuntutan daripada kita lah, harapan daripada kita. Yang kedua, saya nak katakan kepada saudara sekalian, kita juga telah panggil pengurusan kota raya. Mereka telah datang dan berbincang dengan kita dan kita telah memberikan beberapa pandangan. Antara pandangan kita ialah, pertama, dia kena vetting siasat siapa peniaga-peniaga ini. Sebab kita punya maklumat 30% daripada kedai telefon tu satu ekor je. Seorang tahu kat ekor seorang. Orang Melaka tersasul. Seorang je mana? Dan dia mendabik dada, dia punya hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh. Kita bukan takut sebab kita ada orang media. Orang pengaruh ni cukup lagi besar kalau lagi takut orang media. Dia terima kasih sangat. Berbilion-bilion terima kasih lah. Juta-juta sikit lah. Saudara sekalian, dibayangkan dia mendabik dada. Jadi saya harap daripada begitu banyak yang respon diterima dalam media alternatif, dia mengesyaki ada tangan-tangan gaib dan saya tak percaya. Ini tomahan kepada PDRM. Tomahan besar. Sebab Tan Sri IGP kawan baik saya. Datang rumah saya makan, datang rumah Tok dia makan, biasa peluk Yusof biasa peluk dia. Takkanlah benda ni. Tapi biasalah saudara sekalian, ada berapa ratus ribu pegawai polis. Ada berapa ratus ribu lagi orang-orang yang mengaku polis. Ada berapa ramai lagi orang yang mengata saya ada connection dengan polis. Saya kebetulan lah, bukan boleh pilih, bapak saya memang polis lah, dan alhamdulillah lah. Saya nak katakan di sinilah saya menyokong rayuan daripada Saudara Yusof tadi. Kita harap sangat, kita percaya bahawa polis memang profesional. Dan di bawah tribunal piagam pengguna, polis akan bagi respon 3 minggu sebab kita buat laporan. 3 minggu. Jadi Yusof ni hebat lah. Polis buat orang tu buat laporan kurang daripada 3 minggu dah kena cukup. Jadi saya ucapkan tahniah kepada polis yang ambil tindakan pantas. Tapi jangan kat Yusof je. Yang lain-lain ni ambil lah sama. Yang lain bukan ini Ya, tak apa. Saya kalau salah tangkap, apa? Because kita adalah rakyat yang bertanggungjawab, yang betul-betul mengikut undang-undang, dan polis menguatkuasakan undang-undang. Akan tetapi sebagai bekas pegawai kerajaan, dan saya tahu sahabat saya pada mewakili pegawai kerajaan, dalam apa-apa tindakan pegawai kerajaan pun ada yang dinamakan sebagai budi bicara. Tak apalah polis tak nak budi bicara, tapi bicara dulu. Budi kemudian tak apa, bicara dulu. Saudara sekalian, bayangkan Saudara Yusof bergegas balik ke bapak mentua. Dia bukan bapak mentua pun, seorang je mentua dia. Dua. Seorang je bapak mentua dia. Kalau saya lebih rela kena tangkap tahan lokal. Sebab ini ada antara hidup dan mati IJN yang bermain. Dan saya rasakan bahawa ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang jelas ditunjukkan oleh pegawai-pegawai yang menjaga lokal. Ini pegawai ini saya rasa mungkin saya nak panggil bagi makan. Nanti jangan kualifikasi rasuah pula. Saya belanja makan free, air zam-zam je lah. You bayangkan mereka yang bawah memahami hati nurani rakyat marhai. Mereka menghormati Saudara Yusof. Ini off record aja kita pula. Tak bersama dengan kelompok-kelompok yang berhimpit-himpit bersesak-sesak. Dia dapat macam bos dia lah, satu bilik 2 orang. Tapi masih dalam lokap lagi. Kita bukan salahkan pengurusan premises
sama ada PBT, sama ada pihak berkuasa KPNKK atau Polis atau siapa saja, mesti mengambil tindakan tegas, no fear, no favor. Sebab kalau premis itu telah didapati melakukan kesalahan dan tribunal pengguna adalah satu mahkamah, maka tindakan yang sewajarnya harus dikenakan kepada syarikat First World Mobile Enterprise. Yang saja tidak bagus, kerana mereka akan bawa pulang cerita ini ke luar negara dan non-stoppable. Tak siapa pun boleh tutup. Sebab itu bagi saya, sometimes you have to be cruel to be kind. Ini istilah doktor lah. Kalau ada kencemahan ni, dah ada gangrene, you have to amputate to save the life. Untuk hari ini, saya harap semua pihak yang saya namakan tadi, jangan kita bagi muka dan peluang kepada langau-langau ini. Ambil tindakan. Jangan sampai nanti bila rakyat memberontak, rakyat marah, baru kita terhege-hege nak buat tindakan baik boleh. Kita kena pastikan bahawa apa yang diharapkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, seorang Kristian, saudara Paul, dia kata kalau semua pejabat awam dan semua rakyat Malaysia takut Tuhan, saya tak perlu jadi menteri. Bukan saya dah dia. Saya tak payah setiausaha kebetulan, tak apa. Maksudnya apa? Maksudnya this become public secret. Kerana ada 3-4 orang yang memang tak takut Tuhan. Dia buat rasuah, dia buat macam-macam perkara. Kena kurung orang yang main-main Masa sekalian Jadi saudara sekalian, saya haraplah sidang media hari ini menjelaskan beberapa isu. Kerana ada juga yang membuat toman seperti kata saudara Datuk Nazim tadi, PPIM ini pergi rush, PPM ini pergi bukan bidang kuasa kita nak rush. Kita bukan rush pun. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.